Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ini hari 25 Mac 2020. So hari ini kita masih lagi kuarantin di rumah. Hashtag stay at home. Hashtag COVID-19 kan. Semua kena duduk rumah. Okey, saya buat video ni dengan tujuan saya sebenarnya nak buat live. Jadi maknanya mungkin start esok saya akan buat live di FB. Jadi dengan tujuan satu, saya nak selitkan yang kaedah baca tu dan juga apa yang kita nak buat dengan anak kita kat rumah. Kan kadang saya tengok dekat FB lah, memang anak-anak kita ada buat benda-benda lah tapi lagi baik kalau mereka ada satu landasan atau satu level. Jadi kita boleh atur jadual dia belajar dia tu. Nak cerita sekarang ni jadual belajar lah jadual apa dia nak buat kat rumah tu tak apa. Cuma kalau boleh dalam satu hari tu ada satu masa dia belajar macam pergi sekolah. Dalam beberapa jam dia tu macam dia pergi sekolah sama, tetapi apa yang kita nak isikan dalam beberapa jam tu saya nak bagi tahu sekarang ni. Saya share sikit. Besok, lusa atau seterusnya saya akan buat live FB untuk lebih jelas. Ini video sikit lah nak terangkan apa yang kita nak buat dengan anak kita time kena kurung kat rumah ni kan. Dia sebenarnya kalau cuti sekolah, kita biasa je cuti sekolah seminggu kan, cuti sekolah 2 minggu biasa, cuti sekolah sebulan pun kita biasa. Cuma yang tak biasanya dan tak pernah berlaku ialah kena duduk kat rumah kan. Kalau cuti seminggu, cuti 2 minggu, cuti sebulan sekalipun, kalau kita boleh keluar tu tak menjadi halnya anak-anak kita kan. Ceritanya dia kena duduk kat rumah. Jadi kalau duduk kat rumah tu kita boleh je buat apa-apa aktiviti yang kita nak, kita buat tu dengan dia. Cuma lagi teratur kalau kita susun jadual untuk dia. Okey, macam mana kita nak buat tu? Yang pertama sekali, tetapkan masa. Contohnya, maknanya macam dia pergi sekolah juga, kita bagi masa 2 jam atau 3 jam. Sebaiknya 2 jam dah cukup dah. Satu hari 2 jam cakap dengan dia macam pergi sekolah juga. Jadi macam pergi sekolah juga. 2 jam, contohlah saya bagi masa, pukul 9 kita mula sampai pukul 11 kata dengan dia. Setiap hari kita akan macam pergi sekolah juga. Pukul 9 dengan pukul 11 kita akan duduk dekat sini contohnya. Siapkanlah tempat dia tu. Tempat dia tu macam classroom juga, macam kelas juga. Jadi siapa yang nak buat tu ialah mak lah, mak ke ayah ke. Tapi kadang-kadang saya selalu dengar juga orang cakap, ada cikgu tapi tak ada biji butir dan tak tahu nak mula mana. Itu yang selalunya saya dengar. Selalu orang kata nak mula dekat mana dan nak buat apa. Jadi saya bagi idea sikit apa nak buat dan macam mana nak buat tu. Okey, mula-mula tetapkan masa dia. Sekarang ni tadi PM nak umumkan kita tangguh lagi 2 minggu kan. So minggu pertama dah selesai, masuk minggu kedua dia tambah lagi 2 minggu. Jadi kita ada 3 minggu daripada sekarang kan. Jadi saya buat sikit. Kadang-kadang apa kita nak buat tu, jenis-jenis dia tu. Contoh kita tetapkan masa, katalah pukul 9 sampai 11 setiap hari. Kita kata Isnin sampai Jumaat ialah masa kita belajar. Okay, nak belajar apa tu sekarang saya bagi tahu. Okey, mula-mula sekali kita bahagikan masa lah 9 sampai 10 sampai 11. Jadi 9 sampai 10 tu 1 jam, kita bagi dia rehat 15 minit. 15 minit. Jadi waktu belajar tu ialah 45 minit sahaja sejam yang pertama dan 45 minit sejam yang kedua. Okey, nak buat apa cikgu yang mula-mula? Okey, mula-mula sekali kalau ada dalam adik-beradik pun bagus juga. Kalau dia ada adik-beradik pun bagus. Kalau dia ada panggil anak buah ke dalam rumah tu ke, sepupu ke apa pun boleh. Dan kalau dia dengan adik dia 2 orang pun tak apa. Macam kita panggil homeschooling lah kan. Kita pernah dengar homeschooling. Maknanya cikgu datang dekat rumah mengajar. Macam tu kaedah dia. Jadi kita buat simple-simple je.
Okey, yang pertama kita kata mula-mula sekali kita mulakan dengan mungkin kita boleh mula dengan Asmaul Husna ataupun kita boleh mula dengan selawat. Biasa kan? Kita boleh mula dengan doa-doa Okey, saya bagi sikit contoh-contoh lah contoh-contoh ni saya ambil kat YouTube. Okey, buatlah jadual. Okey, hari Isnin contohnya hari Isnin kita buat jadual. Kita boleh mula buat jadual lah. Isnin 9 sampai 9 suku tu ialah kita baca ni. Mungkin kita buat selawat. Selawat. Okey, Senin kita buat selawat. Kita kata 9 sampai 9 kumpul lah semua orang. Pastikan pukul 9 tu kita dah ready sarapan lah. Macam tu. 2 jam saja satu hari untuk bersama dengan anak dengan kaedah yang saya cakap ni. Macam dekat sekolah kita boleh buat. Jadi saya ambil sikit. 15 minit maknanya kalau hari Isnin, katalah hari ni hari Isnin, kita buat selawat. Okay, kita cuba okay, kita carilah selawat. Benda-benda ni semua boleh ada je dekat rumah kan. Kalau kat rumah tu ada boleh tengok kat YouTube. Boleh carilah dekat semua ada. Okay, ni aku mengarut pun. Lowest price guarantee and free shipping to celebrate. Okay, kita cari. Okay. Bukan apa ni? Okay, kita cuba. Okay, kita bagi tahulah. Hari ni hari Isnin kita kata. Okay. Ini sikit saya buka sikit. Okay. Asatrafna ya lalabo asyrafna. Okey, ini kita dah dapat kat YouTube. Ini kita buka untuk dia. Kita buka macam dekat sekolah, kita buka, kita bagi tahu 15 minit pertama ni selawat. Semua orang kena selawat kata macam tu, kan? Okey, kita dengar lagi sekali Ni contoh. Boleh ambil mana-mana. Selawat 15 minit. Okay. Boleh cari. Nama dia selawat ya Rabbana tarafna. Okey, itu contohlah. Okey, habis. Kemudian kita dengarlah habis. Dalam kita bagi masa, kita buatlah jadual. Okey, dalam 15 minit kita akan dengar selawat ni. Okey, dah habis 15 minit. Seterusnya tu, kita mula dengan baca dulu. Buku baca. Sama, kita mulakan dengan buku baca. Kita tahu dah anak kita umur berapa? Katalah dia sekarang baca buku nombor 7. Contoh. Buku nombor 7. Okey. Jadi, kalau buku nombor 7, kita baca dengan dia lah baca. Untuk buku, semua buku pun kita mulakan dengan baca dulu. Okey, saya tunjuk sikit. Saya ada slide dekat sini. Ni konon-konon depan anak-anak lah kita baca. Okey, boleh tak? Pusingkan kamera dia macam ni lah. Kita ajarlah baca. Okey, kita ajarlah baca. Ni saya buat slide sendirilah. Jadi kita boleh ajar baca. Ini konon-konon buku lah sebab saya tak ada buku. Jadi kita baca dengan anak. Kita baca semua. Muka surat berapa dia baca. Teruskan. Okey. Kita baca. Kita bacalah semua seterusnya. Okey, kita dah habis baca tu. Kita ajar baca. Baca ni jangan lama. Baca ni dalam... Baca ni tak boleh lama. Dia baca dalam... baca ni sebenarnya dia tak boleh lama. Dia kena baca 15 minit saja atau 10 minit je. Baca dengan dia. Maknanya macam mengajilah kita baca seorang-seorang tu kan. Macam baca seorang-seorang tu, baca depan-depan dia. Kemudian 10 minit pertama. Jadi 10 minit pertama tu kemudian kita dah baca, kemudian kita sebut dia tulis. Itu latihan yang biasa. Kita sebut dia tulis. Tu belajar dia. Kemudian kita boleh juga suruh buat ayat pendek. Mana? Cuba tulis mana. Tadi kita sebut dia tulis kan. Satu lagi kita buat ayat yang panjang, kemudian dia tulis. Okey, jadi habis tu bagi masa setengah jam daripada baca dengan buat latihan tu. Setengah jam buat latihan. Okey, kemudian seterusnya kita buat pula
game, permainan, quiz ataupun game ke apa-apa yang berkenaan dengan dia baca tadi tu. Jadi ini kena kreatif sikit. Jadi saya barang-barang tak ada dekat rumah. Jadi nak bagi tahu tu contoh-contoh lah. Contoh macam apa-apa saja yang ada dekat rumah, kita boleh buat game tentang apa yang dia baca tadi tu. 15 minit. 15 minit. Apa yang dia belajar, yang dia baca tadi tu. Okay, kemudian habis dia baca tadi tu, ngam-ngam 1 jam. Tak? 1 jam. Lepas tu kita boleh berehat. Kita boleh bagi dia berehat 15 minit. So, dia 15 minit. So, kita mula 15 minit selepas tu. 15 minit selepas tu, ialah ada baki 45 minit. Baki 45 minit tu lah kita buat RPH. RPH tu ialah rancangan pengajaran harian yang cikgu siapkan untuk budak-budak kita buat. Jadi dia mengikut tema. Jadi saya akan bagi, kita ada tema lah, 40 tema selama setahun dan setiap minggu tema tu bertukar. Inilah yang boleh kita buat dekat rumah dengan anak yang saya cakap tadi. Kita nak buat apa, cikgu tak ada idea, tak ada apa. Jadi dia ada tema-tema, Isnin sampai Jumaat apa nak buat. Jadi kita dapat idea sikit. 45 minit sahaja. Lebih daripada tu sukatilah nak buat apa-apa, tak apa. Cuma yang 45 minit yang akhir tu, dia buat RPH yang kita bagi tahukan tu, apa yang kita nak kena buat tu, tema-tema tu. Okey, saya off dulu. Saya akan buat live kat FB. Jadi yang mana tertinggal live tu boleh je tengok nanti-nanti kan. Setiap kali saya live di FB, saya akan terangkan tema untuk setiap minggu tu untuk buat apa, supaya mak dapat idea apa nak buat dengan anak, apa yang kita nak buat dengan anak tu. Okey, terima kasih. Jumpa dekat FB